Kepentingan dari segi biodiversiti tidak boleh dinafikan. Tetapi gua-gua ini juga mempunyai potensi untuk dibangunkan sebagai satu produk ekopelancongan disebabkan oleh karakternya yang berlainan. Kita baru saja sampai ke Gua Seribu Cerita, lebih kurang 5 minit perjalanan daripada main road. Terdapat beberapa lukisan yang dilukis oleh orang asli, dipercayai berusia lebih daripada 50 tahun. Kami dah jumpa lebih daripada 2 bulan tapi sehingga kini masih lagi sedang mengkaji apakah masuk-masuk yang tersirat. This cave was probably used as a shelter by the Orang Asli because it would have sheltered them from the weather, and they would have, when they're out hunting, they would come here and rest. And maybe they just did these drawings in their spare time. But compared to other drawings in Malaysia, such as in Perak and Kelantan, they're quite different, and they seem to have less meaning. But the problem is nobody studied them yet. But if you look at the pictures on this section, they seem to be of people, stick people and figures with long arms, long legs and things. But then further back, it's a lot of more lines and patterns. So whether it was different artists during different sections, we don't know. But it's quite hard to work out what a lot of them mean, or there's no sort of significance. And whether that's supposed to be the sun or an animal, we don't know. And quite often the Orang Asli would paint their food items such as turtles or fish or things like that. But here there's no obvious animals like that we can see. And the other thing here is there's no modern things like cars. In some of the Orang Asli drawings in Perak, you see pictures of cars and trains and things, but there's nothing like that here. But then further along here, there's a long, like a ladder, or possibly it could be the railway line. So whether when the railway line was built up to Kelantan, the people were depicting it here, we don't know. And here, that looks like an animal, as if it's a fish, or not really a turtle, but possibly a fish. Dan ada juga gua-gua sungai di Merapoh yang bukan sahaja cantik, tetapi memberi para penggiat gua cabaran yang menaikkan adrenalin. Perjalanan untuk tempuh untuk datang ke gua ini bagi saya sederhana. Kesukarannya sederhana. Ambil masa 40 minit daripada jalan 4-wheel drive. Kita ada menyusuri sungai dan hutan. Apa yang menariknya tentang Gua Hari Malaysia, dia merupakan satu gua sungai ataupun river cave yang pada saya antara river cave yang tercantik lah yang ada di Malaysia, dan agak panjang dalam 931 meter jarak laluan gua ini. Dan dalam gua ini terdapat kepelbagaian formasi daripada awal seperti soda straw, dan juga formasi-formasi lain seperti stalactite dan glowstone, gold dan formasi-formasi lain limestone. Kanan saya ini adalah glowstone. Ini juga adalah sebahagian daripada glowstone. Berbeza putih, dan kalau kita tengok yang sebelah atasnya adalah kekuningan. Yang ini mengandungi mineral. Dan kalau kita tengok ada titik ini adalah formasi atas untuk menjadikan soda straw. Okey. Yang mengambil masa setahun untuk dia jatuh ke bawah. Cabaran untuk sampai ke penghujung Gua Hari Malaysia ini, kita perlu menempuh 5 air terjun yang ada ketinggian hingga mencecah 7 meter dan ada juga yang mencecah hingga 10 meter dengan bersudut tegak 90 darjah dan 70 darjah. Dan cabarannya semasa kita nak memanjat air terjun, kita dihentam oleh
arus air yang deras. I've seen Gua Hari Malaysia yesterday. I would say it's very unique because that's the first cave that I've gone into with a waterfall, and it has got a lot of adventure features. You crawl, you walk, you jump, you climb. It's a very unique cave, and you can see the organism in it. We saw frogs, we saw crabs, we saw spiders, bats and things like that. And just imagine if these caves were blasted to get this limestone out, our future generation might not be able to see what I just saw yesterday. And that would be a, what do you call that? That would be a pity. That would be a loss for the future generation. Kita akan mula menjelajahi Gua Hari Malaysia yang kita jumpai pada 16-17 September 2012 bersama tim-tim Croatia, Malaysia dan juga daripada England. Gua-gua di Merapoh ini telah mendapat perhatian komuniti penggiat gua di dunia. Dan dengan itu, satu ekspedisi saintifik telah dilakukan oleh pasukan Croatia bersama-sama dengan pasukan Save Merapoh Cave. Selain daripada approach kepada penduduk tempatan melalui awareness ataupun pendidikan, kita juga mengambilkan satu langkah drastik, iaitu kita gunakan taktik reverse strategi, iaitu kita mempromosikan gua-gua di Merapoh ini tentang kemusnahan, tentang keindahan kepada pihak luar negara dulu. Okey. Alhamdulillah dengan program-program usaha sama ekspedisi yang kita lakukan dengan cave dari Croatia, daripada England, daripada Jepun, okey, kesan daripada luar, kemudian kesan daripada penduduk dalam amat baguslah. Semasa penggambaran ini dilakukan, satu pasukan daripada Jepun turut serta membuat ekspedisi saintifik di Merapoh. We are already 4 caves in here, Merapoh. So every day we are making mapping in this cave. So where does this map that you have collected from Merapoh published? So after we back to Japan, so we would make caving journal in Japan Speleological Society's magazines. So we published all caves in Merapoh and Guamusan. So we will publish. Satu lagi gua yang menarik yang telah dijumpai oleh Laili dan rakan-rakannya adalah Gua Jinjang Pelamin. We've just arrived at the entrance to Jinjang Pelamin, and it's a really nice cave. There's some large chambers, some beautiful formations such as stalagmites, stalactites, glowstones, etc. And one of the best things about this cave is there's a river, so it's alive. It's a really good feeling in this cave. Apa yang menariknya tentang Gua Jinjang Pelamin ini adalah di mana kita dapat melihat pelbagai formasi gua batu kapur, dan yang paling menarik kita dapat melihat kolom ataupun tiang yang berkembar di dalam sebuah gua, di mana kolom ini bercantum apabila stalagmite yang semakin lama semakin membesar dan ia bercantum menjadi satu tiang. Di Gua Jinjang Pelamin ini kita dapat melihat dua batang tiang yang berada bersebelahan antara satu sama lain. Jadi sangat sukar untuk kita lihat situasi seperti ini di gua-gua lain. Tiang kalsit yang tumbuh bersebelahan ini dipercayai telah berusia ribuan tahun berdasarkan daripada saiz dan rupa bentuknya. Selain arus sungai yang mengalir di lantai gua, gua air mata dayang pula mempunyai takungan air di permukaan lantainya. Serupa dengan gua air mata dayang, gua Kolam Biru mempunyai takungan air yang sangat dalam. Laili dan rakan-rakannya belum lagi berjaya mengetahui kedalaman sebenar gua Kolam Biru. Walaupun sudah beberapa kali percubaan menyelam dilakukan oleh mereka. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan alam semula jadi ini
dipelihara untuk generasi akan datang. Dalam memastikan bukit-bukit batu kapur di kawasan Merapu ini terpelihara, pelbagai usaha telah dilakukan oleh Laili bersama dengan rakan-rakannya. Apa memprotek gua ni kita lakukan secara beberapa kaedah. Kaedah yang paling penting adalah dari segi awareness ataupun kesedaran. Laman sosial Facebook dijadikan platform bagi tim Save Merapu Cave ini untuk berhubung dengan orang ramai. Di antara langkah-langkah yang telah diambil oleh Laili adalah menjemput mereka daripada Persatuan Alam Sekitar Malaysia atau MNS. Semua kami kata tanggungjawab kami untuk memelihara apa yang kami ada, kita ada, supaya insyaAllah anak cucu cicit kami dapat merasa apa yang kami nikmati sekarang. Tidaklah kita tengok nanti akan datang, gua tak minta, kita tengok YouTube, gua hari Malaysia, kita tengok Facebook. So kita tak nak akan datang macam tu lah. Baru-baru ini, Laili telah sempat ditemu bual oleh salah satu stesen televisyen tempatan bagi meluaskan lagi kempen Save Merapu Cave. Hampir setiap minggu lah kita start explore gua lah. Sebenarnya minat ni timbul bila kita mula explore gua bulan 4 tahun lepas di Merapu. Laili dan rakan-rakannya akan terus mencari gua-gua yang tersimpan di kawasan terpencil di negeri Pahang ini. Dengan menemui lebih banyak gua lagi di sini, kesedaran utamanya di kalangan penduduk kampung dapat ditingkatkan. Antara pada saya adalah daripada penduduk tempatan itu sendiri. Kesedaran mereka masih lagi kurang tentang apakah kesan ataupun bencana sekiranya program atau projek ini diteruskan. Okey, kesan dari segi kesihatan dan sebagainya. Penyakit boleh datang, kanser boleh datang dan sebagainya. Kerana habuk-habuk halus ni bukan terlekat di hidung kita tetapi terus masuk ke alveolar tu. Itu yang impact yang saya takut sekali. Dia akan menyebabkan orang-orang yang sudah sakit, orang-orang tua dan kanak-kanak, impact kepada mereka yang lebih tinggi lagi. Penerokaan gua-gua indah oleh Laili dan rakan-rakannya tidak berhenti di sini. Kenapa pentingnya Save Merapu Cave ni adalah untuk memastikan gua-gua hutan hujan di keliling kita, flora dan fauna yang terdapat di sekitar Merapu ini dipelihara dan dilindungi sampai bila-bila untuk diwarisi untuk generasi akan datang. Semua perkara yang saya sebut tadi tidak boleh ditukar ganti, maksudnya sekiranya hilang sampai bila-bila kita tak akan dapat ganti yang lain untuk benda yang sama. Sehingga suara mereka kedengaran oleh pihak-pihak tertentu, mereka akan terus berusaha mencari gua-gua bagi meneruskan misi selamatkan Merapu.